Wanita hari ini. Selamat tengah hari, salam penuh kasih sayang penonton-penonton sekalian. Bertemu kembali di WHI, siaran hari Rabu 28 Jun. Anda bertemankan saya Segita dan juga Fatin Hamimah Yusof. Ya, apa khabar anda di rumah? Hari ini pastinya ada yang telah memulakan cuti, ada yang mula buat persiapan untuk menyambut Aidiladha esok. Dan kami harapkan apa saja anda lakukan kan. Mungkin ada perancangan untuk pulang ke kampung hari ini. Hati-hati dan juga jangan orang kata kelang kabutlah. Kita pastikan rumah kita selamat dan juga kelengkapan untuk berhari raya cukup sepenuhnya. Tadi dalam perjalanan saya mendengar dalam radio yang lebuh raya sudah mula sesak. Jadi kalau anda ingin pulang ke kampung, rancanglah perjalanan anda. Tadi pun hujan pagi tadi. Betul. Jadi berhati-hati di jalan raya ya. Betul. Biar lambat asalkan selamat. Yang penting siapa dekat rumah tu teruskan perhatian anda untuk bersama kami di Wanita hari ini. Ya, Okey, Sugi, dan pastinya kalau kita bercakap mengenai wanita ini, penjagaan muka, penjagaan pakaian, terutamanya mungkin penjagaan walaupun yang bertudung, penjagaan rambut pun penting juga. Sangat penting dan saya selalu ditanya apa yang saya lakukan untuk kesihatan rambut saya. Saya selalu perap rambut saya menggunakan minyak, tak kisahlah minyak kelapa ataupun dalam bahasa Tamil ada sejenis minyak ni nalene orang kata. Nalene. Saya tak pasti dalam bahasa Melayu apa namanya, tapi biasanya saya perap rambut saya menggunakan dalam minyak ni sebab nenek saya, mak saya memang mengamalkan orang kata tips ni lah, remedy, home remedy ini. Dan selepas itu baru saya akan mencuci rambut saya. Tetapi disebabkan kekangan kerja sebab tak bolehlah masuk kerja rambut berminyak kan. Jadi marah pula Syida. Jadi saya hanya perap rambut saya menggunakan minyak pada waktu-waktu dan hari-hari yang saya tidak bekerja. Betul, setuju. Dan saya percaya juga ada juga penjagaan rambut khususnya para wanita kan melalui apa yang dah dipraktikkan oleh nenek mereka, mak mereka. Tetapi ini kita nak kongsikan juga satu rawatan rambut menggunakan herba. Sugi pernah cuba? Saya tak pernah cuba, tapi saya nak tahu apakah rawatan ini. Jadi jom kita bersama dengan rakan wartawan kita, Wan Ain Afifah. Jom. Mengetengahkan konsep semula jadi dengan menggunakan herba dan bahan organik, Pusat Rawatan Rambut Tempatan yang terletak di Shah Alam ini mula menyediakan akses kepada pelanggan untuk mendapatkan khidmat rawatan rambut serta kulit kepala sejak 2007 lagi. Mendapat inspirasi dari pengalamannya ketika berada di India selama 1 tahun, pengasas serta ahli trikologi bagi Pusat Rawatan Asian Herb, Punita Lachmuni berkata, herba yang digunakan dalam rawatannya sudah menjadi tradisi sejak turun-temurun. Okey, kalau orang ada masalah rambut, selalunya cara kami merawat tu first of all kita akan diagnosekan dia punya condition dulu. Cara diagnose of course kita akan gunakan modern technology di mana kita gunakan certain machine untuk menganalisiskan kulit kepala dia supaya kita dapat tahu apa masalah dia. That means kita dapat nak find out dia punya root cause dia dulu, baru kita akan menjalankan rawatan. So rawatan yang kita jalankan tu is very much customized based kepada condition individual tu. Contoh kalau dia orang ada masalah eczema, so rawatan yang kami jalankan ataupun herbal yang kami gunakan tu memang khas related towards that condition. Di mana kalau orang tu tak ada masalah rambut, selalunya kita akan menjalankan rawatan Shirolepa. Rawatan Shirolepa tu more kepada untuk scalp rejuvenation, nourishment and untuk juga untuk bagi rambut kita nampak lagi sihat dan juga healthy lah. Tidak lokek berkongsi petua rambut sihat menggunakan bahan semula jadi, Punita berharap legasi penggunaan herba sebagai bahan utama dapat diteruskan bagi generasi yang akan datang. 100% memang bahan semula jadi yang kita guna kat sini, macam mostly kepada Ayurvedic base. Selain daripada itu, kita gunakan macam natural kind of organic, macam contoh aloe vera, kelapa. Kita akan gunakan this kind of bahan, tapi kebanyakannya 100% it's Ayurvedic base. Okey, jangan frequent tukar shampoo. Okey, sebab selalunya patient saya tu dia jenis kerap suka tukar shampoo. Bila ada satu masalah, selalunya
first solution diorang akan cari itu shampoo. Bila shampoo A tak jalan, terus pergi kepada shampoo B, which I would say that's the wrong method. First of all, diagnosekan what is your condition dulu, lepas tu dapat tahu jenis struktur rambut kamu, baru pergi dengan hair wash dia. Selain daripada itu, obviously kamu perlu gunakan certain hair oiling, which I would say macam orang yang tak pakai hijab pun, sebab kita jenis tak boleh nak pergi treatment center ataupun salon quite frequent. So secara rawatan kat rumah untuk nak jaga secara semula jadi, oiling which is very very important. Maksudnya seminggu sekali oil yang paling biasa kita guna yang ada kat rumah, at least minyak kelapa. So oilkan your hair, at least perapkan untuk sejam sebelum kamu buatkan hair wash dia. Ibarat mahkota yang tidak ternilai bagi wanita mahupun lelaki, penjagaan rambut bermula dari kulit kepala hingga ke hujung rambut wajarlah dititik beratkan oleh kita semua. Wow, itu dia mahkota yang ditunjukkan. Bestnya rakan kami Tasha yang mendapat peluang untuk orang kata pamper. Betul. Dimanjakan diri. Dan Fatin, saya nak kongsikan yang tadi saya kata saya kurang pasti nama Nalene dalam bahasa Melayu, dan rakan kita dari Facebook telah mengingatkan saya, katanya pak saya kata minyak Nalene itu bahasa Melayunya minyak bijan. Betul. Mak saya pun selalu cakap minyak bijan. Jadi terima kasih ya Dik Tian. Baik, itulah di antara tips ataupun bagaimana untuk kita menjalankan penjagaan rambut. Tapi itulah masalahnya. Kita wanita ni memang boleh menjaga rambut, boleh menjaga pakaian, muka dan sebagainya. Tapi kita memerlukan sedikit wang. Jadi untuk kita kadang-kadang suri rumah ni, bagaimana untuk kita nak membelanjakan sedikit untuk ada me time. Kan? Tapi kalau nak wang tu pun kita harus bekerja untuk wang tu. Tapi kalau kita bekerja, ada pula anak dan juga suami nak kena jaga. Alamak, macam mana ni dilema ni? Tapi ini dilema yang juga menjadi topik perbincangan kita pada hari ini, dan mungkin juga dilema yang dialami oleh anda, rakan-rakan kami yang sedang menonton sekarang ini. Kadang-kadang Fatin sebagai seorang wanita pastinya ada pelbagai tanggungjawab. Tak kisahlah yang sudah berkahwin, yang sudah ada anak ataupun tidak mempunyai anak, ataupun yang tidak berkahwin lagi. Tapi yang dah berkahwin, dilema mereka selalunya adalah di antara keluarga dan kerja. Kalau yang belum berkahwin mungkin nak menjaga ibu dan ayah mereka dan juga kerja. Jadi bagaimana nak cari orang kata keseimbangan ini? Ada ke satu terminologi keseimbangan ini? Titik tengah antara kerja dan juga keluarga. Macam saya sendiri pernah sangat-sangat ada dilema ini, yang mana saya bekerja 9 hingga 6, tapi dalam masa yang sama saya kena uruskan anak saya. Tapi saya memilih untuk anak, keluarga. Disebabkan saya ada satu ayat ni menakutkan saya. Sebab apa dia kata, anak ni kadang-kadang dia perlukan kita sampai dia usia 12 tahun je. Lepas tu dia dah sibuk dengan kawan-kawan dan sebagainya. Saya tak nak orang kata bazirkan waktu itu untuk saya hilang memori-memori dengan anak saya. Baik, itu perkongsian daripada Fatin. Jadi kami nak mengajak anda juga untuk berkongsi pengalaman anda, ataupun mungkin anda ada solusi untuk mereka yang mengalami dilema di antara kerja dan keluarga. Jadi terus ke Facebook WHI dan kongsikan pandangan anda dan juga pengalaman anda, dan kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini dengan dua orang tetamu. Seorang di studio, seorang bersama kami secara maya. Selepas ini. Wanita hari ini. Hari ini. Ayah, tambah nasi Tambah nasi ayah. Tak payah. Patutlah budak-budak ni malas pergi sekolah. Tak pernah rasa air tangan ibu. Kesian. Ayah. Mulai hari ini, jangan ponting sekolah lagi. Pukul, Kang. Dia cakap saya ni tak jaga anak lah. Dia kesian dengan cucu-cucu dia lah. Pembantu rumah tu akan take over tugas isteri lah. Tak patut. And one more thing, tahu tak dia cakap apa? Adakah dia suruh saya ni berhenti kerja? Logik ke? Logik betul lah. Kan? Dia ingat apa? Perempuan zaman sekarang ni macam dulu-dulu ke? Dulu yelah, kena duduk dekat dapur, duduk kat rumah. Tak gunalah kita belajar tinggi-tinggi, lepas tu pengakhirannya kita kena duduk kat dapur.
Jika diberi pilihan antara kerjaya atau keluarga, pastinya ianya satu pilihan yang sukar, terutamanya bagi kaum wanita yang sudah berumah tangga. Seramai 700 responden wanita di seluruh Malaysia telah melalui kaji selidik mendapati 1/3 daripada wanita-wanita berkerjaya ini bersetuju bahawa memiliki anak sangat memberi kesan dan kadang-kala menjejaskan matlamat dan peluang untuk seseorang itu maju dalam kerjaya mereka. Dan 30% daripada wanita berkerjaya dan berkahwin ini terpaksa mengambil keputusan untuk berhenti kerja setelah mereka memilih untuk membesarkan anak-anak dengan hasil tangan mereka sendiri seperti kaum ibu di zaman dahulu. Namun kini, tidak kurang juga wanita yang memilih kerjaya berbanding keluarga kerana pada mereka, membina nama dalam kerjaya dan mendapatkan pendapatan lumayan adalah lebih penting untuk kelangsungan hidup dan memutuskan bahawa pengambilan pembantu rumah adalah penyelesaian masalah bagi menggantikan tempat mereka di rumah. Namun, adakah peluang atau jalan yang boleh dilakukan untuk kaum wanita ini memberi keutamaan seimbang demi kerjaya dan keluarga mereka, atau sememangnya kata pepatah dahulu, wanita tidak perlu belajar tinggi-tinggi jika akhirnya ke dapur juga. Wow, akhirnya ke dapur juga. Tapi wanita sekarang jarang ke dapur juga sebab apa? Banyak menghabiskan waktu di luar untuk mencari rezeki. Tapi itulah hakikatnya, realitinya yang mana kita perlu mengetahui titik tengah antara keluarga ataupun keluarga khususnya wanita, dan tidak asing juga lelaki pun ada juga. Betul, setuju sangat. Jadi Fatin, tanpa melengahkan masa, elok kalau kita perkenalkan tetamu kita di studio. Kita bersama dengan Dr. Nur Aisyah Rosli selaku pakar psikologi dari CPC International. Terima kasih doktor bersama dengan kami hari ini. Banyak soalan yang kami ada untuk doktor, termasuklah penonton yang sedang menonton ni. Mereka juga ada banyak soalan dan seterusnya Fatin kita bersama selain dengan daripada Dr. Aisyah, kita juga bersama dengan Puan N Suhaila Adnan yang langsung dari Terengganu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Puan N dan juga maknya. Dia ibu saya, Mak Ji. Sweet. Okey, sedikit perkenalan mengenai Puan N untuk penonton-penonton sekalian. Puan N pernah bekerja dalam sebagai seorang pengurus sumber manusia HR, tetapi telah berhenti kerja pada tahun 2015 untuk menjaga neneknya yang juga digelar ataupun dipanggil sebagai maknya. Jadi selepas ni kita akan bertanya kepada Puan N dan mungkin juga kita boleh lambai-lambai kepada nenek ataupun mak. Hai mak. Mak lambai mak. Hai. Okey, sihat nampak mak. Okey, kita nak mulakan dengan Dr. Aisyah terlebih dahulu berkenaan dengan topik kita hari ini. Memang kita rasa macam keluarga, kerjaya dan juga keluarga. Dah perempuan tu duduk rumah je lah, jaga anak je lah. Nak cari duit pun biarkan orang kata fitrah lelaki tu yang menguruskan. Tapi tidak untuk zaman sekarang ini. Harga barang naik, kita nak membantu institusi keluarga. Bagaimana doktor melihat keluarga ataupun kerjaya, doktor? Okey. Dalam topik ini sebenarnya bila kita bercakap pasal keluarga dan kerjaya untuk seorang wanita, dia memerlukan pengorbanan. Okey. Kalau kita nak meninggalkan kerjaya untuk keluarga, kita tengok kembali kepada perasaan kasih sayang. Ada wanita, dia rasa sayang sangat dengan kerja yang dia ada. Tapi dia meninggalkan kerjaya demi kasih sayang kepada keluarga. Tapi ada juga yang dalam dilema kan. Susah dia nak rasa macam kalau aku berhenti kerja, macam mana dengan perbelanjaan harian? Memang barang sangat tinggi sekarang ni kan. Tetapi itulah banyak alternatif lain sebenarnya yang boleh dibuat kalau kita meninggalkan kerjaya yang kita sebut kerjaya ni macam kerja office hour lah. Pukul 8 sampai pukul 5 kan. Tetapi sekarang ni dalam zaman yang serba maju ni, banyak cara lain yang kita boleh dapat untuk menaikkan pendapatan kita lah. Setuju. Itu adalah pilihan doktor. Itu adalah pilihan. Dan ini dilema yang dialami setiap individu seperti yang saya kongsikan tadi doktor, sama ada yang sudah berkahwin, yang ada anak ataupun yang belum lagi berkahwin. Dan dilema ini macam tiada pengakhirannya kan. Tapi kadang-kadang rasa macam tidak adil juga. Mengapa dilema ini dialami lebih kepada kaum wanita? Bukan nak kata kaum lelaki tidak mengalami dilema ini, ada dalam kalangan mereka yang turut sama mengalami dilema ini, tetapi kebanyakan mereka, kenapa kaum wanita doktor? Adakah ia berat sebelah?
Saya rasa kita tengok balik personaliti kaum wanita. Kita ni wanita suka berkorban. Empathy. Kita rasa sayang tu sangat tinggi. Jadi kita selalu fikir kita nak mengalah untuk keluarga kita. Ramai wanita di luar sana yang saya kenal yang sanggup melepaskan jawatan yang tinggi demi untuk menunjukkan kasih sayang pada keluarganya. Sebab kadang-kadang kasih sayang ni kita nak kena tunjukkan. Contohnya lah, ada juga orang yang sakit, kan? Anak-anak yang sakit. Macam klien saya sendiri, ramai yang ada anak autism, ramai ibu yang berhenti kerja. Berbanding dengan ayah yang memilih untuk berhenti kerja. Sebab perempuan ni kaya dengan sifat kasih sayangnya. Naluri seorang ibu dan wanita itu sendiri. Dan juga multitasking. Saat multitasking. Dan dia fikir dia boleh buat banyak benda dalam satu masa. Dia lah yang nak berkorban. Kita ni wanita selalu fikir nak jadi hero sebenarnya dalam keluarga kita. Okey, baik. Bagus juga ada pemikiran nak jadi hero tu kan. Superwoman. Superwoman. Okey, kita nak terus bertanyakan kepada Puan Ann. Apa yang dikongsikan doktor ni saya sangat-sangat setuju. Dan mungkin Puan Ann juga ada pendapat dan juga pengalaman sendiri yang mana meninggalkan kerjaya untuk memilih mengutama menjaga mak di kampung. Puan Ann? Puan Ann boleh dengar? Okey, terima kasih Fatin. Memang seperti mana yang doktor bagi tahu. Boleh. Saya boleh dengar. Boleh dengar saya ke? Hello? Boleh dengar ke? Boleh. Hello? Teruskan Puan Ann. Kita boleh dengar. Ke? Boleh. Okey. Dah, okey. Okey, macam yang doktor bagi tahu tadi, walau di mana saya berada di puncak kerjaya saya, tetapi membuat keputusan untuk berhenti kerja dan mengambil keputusan untuk balik ke kampung dan meninggal adalah satu keputusan yang saya ambil dengan mendalam. Dan saya kena buat pilihan sama ada ibu saya ataupun nenek saya, sebab saya tinggal dengan nenek daripada lahir. Saya tinggal dengan nenek dan saya panggil nenek saya sebagai mak. So bagi saya, di kacamata saya dia ibu. Dan saya masih ada ibu kandung, which is anak dia. Okey, membuat keputusan meninggalkannya dengan memang berat apabila kita pergi study and then kita dapat kerjaya yang okey, yang boleh membantu keluarga. Tapi keputusan yang dibuat itu berdasarkan apa yang saya rasa keluarga saya yang paling utama, di mana anak-anak tidak ada masalah, saya boleh transfer anak saya ke sekolah ke kampung. Tetapi mak saya, mana saya nak cari ganti? Saya kena menjaga dia kerana saya the only yang faham dia. Saya yang membesar bersama dengan dia, dengan keadaan dia yang mula start demensia, yang agak cerewet untuk dihandle dan memerlukan kesabaran, yang mana hanya anak yang duduk dengan dia saja yang mampu untuk menjaga. Dan itulah yang membuat keputusan saya meninggalkan kerjaya saya dan pulang ke kampung untuk menjaga mak. Dan sewaktu untuk membuat keputusan tu kan Puan Ann, ada tak mendapatkan pandangan daripada keluarga, suami ataupun bila kita dah berhenti kerja ni kan sumber pendapatan tu mungkin terhad suami yang mencari sebelum kita mendapat satu ilham untuk mendapat pendapatan yang lain. Ada tak mendapatkan pandangan daripada keluarga terlebih dahulu? Alhamdulillah, pada mulanya keluarga bertanyakan apa yang saya nak buat nanti. Balik ke kampung dengan meninggalkan kerjaya, meninggalkan hobi, meninggalkan rumah di sana. Tapi saya fikir rezeki ada di mana-mana dan saya percaya kepada diri saya dan saya percaya kepada talent yang saya ada. Saya mampu untuk mencari rezeki di mana-mana asalkan mak saya dan keluarga saya di depan saya. InsyaAllah Allah akan berkati saya. Saya percaya pada itu. Saya percaya kepada berkat menjaga orang tua. Perjalanan hidup saya nanti bukan sekadar berjaya untuk menambah rezeki. Akan ada rezeki-rezeki yang lain datang kepada saya. Masya Allah. Baik, bangga saya dengar. Ya, betul. Dan kami setuju dengan apa yang Puan Ann kongsikan. Dan mungkin boleh bertanya pendapat doktor juga. Rezeki ada di mana-mana. Tetapi doktor, dalam kalangan wanita sebagai seorang ibu, naluri seorang ibu atau wanita dan sebagai seorang isteri juga, kadang-kadang ada rasa serba salah itu yang membuatkan keadaan lebih teruk. Dia tidak perlu, sebenarnya tidak mengapa kalau mereka ingin bekerja. Tapi kalau mereka memilih untuk kerja, mereka rasa alamak,
I'm not a good mother. Saya bukan ibu yang baik. Saya bukan isteri yang baik, kan? Rasa saya. Tapi itulah masalahnya. Sebenarnya tidak perlu, tetapi itu secara semula jadinya seorang wanita akan rasa serba salah. Rasa serba salah itu. Mungkin doktor boleh ulas mengapa dan bagaimana kita boleh mengelak daripada rasa serba salah itu wujud setiap kali kita ingin mengambil keputusan yang berat. Okey, dia balik kepada psikologi kita lah, keperluan hidup kita, kan. Bila kita memilih sebab kita fokus pada kerjaya dan keluarga, dalam perbelanjaan harian, ini katalah sebuah keluarga lah, kita punya expenses terlalu banyak. Kita nak berhenti sebab kita nak jaga ibu ayah yang sakit. Tetapi kita juga pada masa yang sama nak jaga hati suami kita. Persefahaman tu penting sebenarnya dalam rumah tangga. Kita nak kena berbincang dengan suami, kita nak kena list down semua perbelanjaan kita. Dilema wanita ni biasanya dalam budaya kita pun kita melihat pengorbanan tu mesti datang pada pihak wanita. Tidak ada salahnya, tetapi sebenarnya sebagai sebuah keluarga, perbincangan dengan suami, dengan keluarga kita sendiri, sangat penting untuk mendapat satu persetujuan. Macam Puan Anne cakap tadi, kan. Kita nak kena lihat juga sebab kita bukan nak berkorban waktu itu saja. Perjalanan hidup ni panjang. Betul. Apa yang kita nak makan, perbelanjaan, anak makin membesar, di mana keuangan tu akan kita dapatlah. Tapi macam kata sekarang ni, zaman teknologi moden, keuangan dari sudut perniagaan secara online pun dah boleh mendatangkan pendapatan. Itu yang dikatakan tadi, rezeki di mana-mana. Sebenarnya rezeki ni kita kena cari. Tidak semestinya kita kena keluar bekerja office hour yang membuatkan kita terikat. Dilemanya adalah kita nak bekerja sebab kita terikat. Kalau kita memilih pekerjaan yang tidak terikat, kita bebas, perniagaan salah satu contohnya, kita masih boleh menjaga keluarga kita dan masih mengekalkan kerjaya kita mungkin sebagai ahli perniagaan. Betul. Dua-dua pun kita dapat sebenarnya. Baik, jadi adakah doktor berkata yang kita juga harus mengubah mindset kita? Ya, betul. Cara kita berfikir itu penting sebenarnya. Kita nak dua-dua. Kita nak jaga keluarga kita nak juga bekerja untuk dapat pendapatan. Jadi macam mana? That's why kita kena berfikir untuk memperolehi kedua-dua ni. Kan disebutkan tadi keseimbangan. Memang tak ada keseimbangan, tapi kita boleh capai dua-dua ni kalau kita boleh menjaga keluarga kita dan masa yang sama bekerja tetapi secara freelance atau bekerja sendiri. Yang jadi dilema apabila kita bekerja dengan orang lain. Kita nak masuk pejabat, kita punya punch card dan sebagainya, kan, clock in, clock out semuanya. Itu yang dilema sebab masa tu terhad. Betul. Dan masa tu sebenarnya waktu anak kita berada di daycare pusat asuhan lebih banyak berbanding masa bersama dengan kita sebenarnya. Okey, kita dah dengar daripada doktor, kita dah dengar juga sedikit pengalaman daripada Puan Anne. Kita nak dengarkan juga rakan-rakan kita di luar sana berkenaan dengan topik kerjaya ataupun keluarga. Jom kita dengarkan. Okey, kalau saya ni seorang yang balance lah. Kalau nak katakan keluarga, kalau kita nak membesarkan keluarga pun, kita nak tanggung keluarga pun mesti ada kerjaya. Betul. Jadi saya pilih kerjaya dululah, baru keluarga. Sebab apa? Sebab apa sekarang dengan keadaan sekarang perlukan kewangan yang stabil semua. Kalau kita pilih keluarga dulu, spend more time dengan keluarga kita tanpa kita cari hasil untuk dibawa balik untuk keluarga tu, jadi tak ada guna. Bagi saya kerjaya dulu baru keluarga. Untuk saya semestinya keluarga lah. Sebab kalau kerjaya kita boleh dapatkan kat mana-mana lah. Kalau keluarga semestinya yang pertama lah yang kita kena dulu, kan. Ialah sebab ada keluarga dan juga sebabkan keluarga kita ada kerjaya. Boleh je kita untuk support apa-apa pun lah. Untuk kita cari rezeki, untuk kita support keluarga kita. Apa-apa memang kita kena dahulukan keluarga dulu. Baik. Apa-apa dahulukan keluarga. Saya setuju dengan itu. Sebab apa, kadang-kadang bila kita mendahulukan keluarga, dia punya berkat tu dia lebih mendatangkan lebih banyak rezeki ataupun ketenangan. Sebab kita nampak anak kita membesar depan kita. Mungkin pandangan saya berbeza sedikit. Mungkin juga sebab saya belum berkahwin dan ada anak. Tapi saya rasa sesiapa yang memilih kerjaya bukanlah sesiapa yang memilih keluarga bukanlah lebih mulia daripada mereka yang memilih kerjaya. Tetapi sebab ini adalah keputusan masing-masing, diri masing-masing. Jadi yang penting ianya keputusan
kehidupan yang harus memberikan kegembiraan kepada semua orang. Sebab apa saya memilih untuk keluarga khususnya kan. Kadang-kadang kita terlalu memberi kepada syarikat kerjaya kita. Kita tak tahu kan kadang disebabkan keadaan ekonomi, tertutupnya syarikat ataupun kita kena retrench dan sebagainya. Itu juga memberi implikasi kepada keluarga kita kan. Kalau kita memilih kerjaya berbanding daripada keluarga. Baik Fatih, itu pandangan mereka tadi dan kami juga sempat membaca komen-komen anda. Ini daripada Nur Faiza, katanya saya ada satu perasaan paranoid. Nak kerja tapi takut nak hantar anak kat orang luar. Nak hantar kat mak ayah tak sampai hati sebab mak ayah dah tua, tak larat nak jaga cucu. Jadi saya memilih keluarga walaupun hati ingin bekerja. Saya percaya rezeki ada di mana-mana. Saya dapat tengok anak-anak membesar depan mata. Okey, ini daripada Nia Amira, kalau boleh kita bacakan. Saya memilih kerja tetapi atas sebab suami tak izin bekerja dan tak kurang kepercayaan orang luar untuk mengasuh anak kami, jadi saya memilih keluarga. InsyaAllah ada rezeki lain yang datang nanti, percaya pada aturan Yang Maha Esa. Jadi rata-ratanya berlapang dada untuk apa sahaja pilihan yang mereka ada depan mereka. Dan mungkin saya nak bertanya kepada Puan Ann. Puan Ann, berbalik pada soalan yang saya tujukan kepada doktor tadi berkaitan dengan perasaan serba salah ini. Sewaktu Puan Ann membuat keputusan untuk ke Terengganu bersama dengan mak, anak-anak tu semestinya mereka mempunyai rakan-rakan di Kuala Lumpur di sini kan. Jadi adakah Puan Ann rasa serba salah itu sebab terpaksa membawa anak dan semuanya bersama ke Kuala Terengganu? Okey, pada mulanya mereka agak bertanya macam mana saya nak dengan environment yang baru, bolehkah mereka menerima kami, dan mereka sudah ada seronok dengan kawan-kawan di sekolah yang lama, di tempat tinggal yang lama. Perasaan serba salah tu memang ada. Jangan cakap tidaklah, dan saya sendiri pun mengambil masa untuk adjust diri saya, meninggalkan kerjaya dan rutin saya, mengambil masa yang agak lama. Tetapi hasil sokongan daripada keluarga, anak-anak pun dah boleh adjust dengan keadaan persekitaran, itu lebih membuatkan saya rasa okey, keputusan yang saya buat ini alhamdulillah kerana ada support daripada family, daripada suami dan anak-anak especially, sebab mereka yang paling rapat dengan kita. Okey, support itu yang penting kan, yang mana kalau kita tahu peranan dalam setiap ahli keluarga tu. Tapi doktor, bagaimana pula ini situasi yang mungkin kita rasa situasi terikat, di mana memang dah keadaan memang untuk menjaga emak dan juga keadaan untuk kita membantu dalam sumber ekonomi. Bagaimana pula mereka yang mempunyai kehendak, suami cukup, suami boleh sara dan sebagainya, tetapi mereka mempunyai orang kata target mereka sendiri, nak jadi career woman, nak bekerja dan sebagainya. Jadi anak-anak terabai dan sebagainya. Ini adalah kita bercakap mengenai kehendak. Mereka ada pilihan tapi kehendak itu melebihi. Sebenarnya saya fikir wanita ni dia ambil berat juga kepada keluarga dia. Walaupun dia bekerja, tapi pada masa yang sama dia tetap jugalah menghantar anak ke sekolah. Kadang-kadang bila kita tengok dalam kehidupan hari ini, anak-anak ni pun banyak aktiviti yang dia nak involve. Betul. Dengan satu pendapatan mungkin tidak mencukupi. Jadi ibu ni bekerja supaya dia boleh lagi support untuk aktiviti-aktiviti tambahan kepada anak. Bukan sahaja kehendak kepada diri sendiri, tetapi memenuhi keperluan anak-anak. Sekarang ni kan banyak macam-macam aktiviti kan yang yalah hantar anak swimming class lah, memanglah nampak macam kisah hidup awak je. Memang nampak ibu tu macam tak ada, macam sibuk. Tetapi dia boleh juga spend masa dia dengan anak. Sekarang ni kita teknologi, ada telefon, ada video call, boleh WhatsApp. Memang ketidakhadiran ibu bersama dengan keluarga tu bukan sebab dia tidak pentingkan keluarga dia, tetapi dia nak bekerja untuk kehendak semasa. Kita nak travel, kita nak membeli supaya tidak membebankan kepada satu pihak suami saja. Dan anak-anak ni sebenarnya perlu diberitahu. Mama pergi kerja, kita bercerita dengan anak kerja kita, kita tunjukkan dengan anak kerja kita. Kadang-kadang mungkin kita lalu dekat KL, inilah bangunan yang mak kerja. Jadi dia tahu kita bekerja di situ. Jadi saya fikir semua kaum wanita yang bekerja ni bukan saja kehendak diri sendiri, tetapi adalah keperluan bersama supaya kita sama-sama rasa happy, kita dapat
sama apa yang kita mahukan, macam itulah. Okey, baik. Dan Dr. Fatin dan juga Puan N, ini komen daripada CY Fiza Saini, bab kerja dan keluarga ni memang dua-dua penting untuk saya, tapi nak buat macam mana atas banyak faktor saya kena bekerja sebab dari lepas SPM memang bekerja untuk membantu menampung kewangan family. Kini bila dah berkeluarga dan ada anak-anak, so pengorbanan atas dasar kasih sayang pada keluarga jadi lebih lagi. Kalau tak bekerja, mana nak ada duit nak beli barang-barang keperluan. Nah, ini saya rasa lumrah kehidupan ramai orang juga. Dan seperti yang Fatin dan juga Doktor kongsikan, support system itu sangat-sangat penting kan. Kadang-kadang mungkin ada support system tetapi ada dalam kalangan mereka rasa mereka superwoman, mereka nak lakukan segala-galanya sendiri. Awak gitu? Bukan. Saya buat sendiri, bukan saya. Okey, jadi kami nak bertanya kepada Puan N. Puan N mungkin boleh kongsikan berkaitan dengan support system yang Puan N kongsikan tadi. Anak-anak dah faham dah situasi, jadi mereka di sekeliling pun faham, tetapi nak dapatkan ke semua orang untuk terus memberikan sokongan itu, adakah ia mudah dan bagaimana Puan N melakukannya? Untuk dapatkan support system daripada awalnya, especially kita pun seorang yang memberi contribution kepada financial keluarga, yang paling penting saya kena bercakap dengan anak saya bahawa saya sudah tidak bekerja, tidak berjaya. I have to cut cost, to cut cost untuk travel, untuk belanja, untuk leisure, dan support system yang saya ada yang paling terbaik adalah daripada suami saya sendiri dan rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya tahu saya telah berhenti bekerja dan mereka support saya dari segi lain. Cakap, okey, tidak semestinya kerjaya mencari rezeki harus pergi ke office. Betul. Okay, and since you dah balik Terengganu, kita mencari rezeki dengan cara macam doktor cakap, kita boleh jadi ahli perniagaan, kita boleh buat freelance, dan saya mulakan dengan cara itu di mana sambil saya menjaga bisnes yang saya buat sekarang, mak saya di depan mata, anak saya di depan mata, saya boleh bawa mereka bersama-sama dengan saya untuk mencari rezeki dengan tidak bawa ke office. Alhamdulillah. Dan itu support system yang saya paling hargai daripada rakan-rakan dan keluarga. Terima kasih banyak-banyak. Dan you all tahu siapa you all. Okey, dan apa yang saya boleh katakan, Puan N ni adalah seorang yang berjiwa besar, yang mana dia tahu apa yang dia pilih. Pengurusan perancangannya memang sangat-sangat orang kata lengkap dengan persetujuan keluarga. Okey, kita nak bacakan daripada Zanariah Yahya. Selamat tengah hari, selamat tengah hari. Cerita ni undang sedih duka di hati saya. Betapa penting sokongan dua pihak keluarga, bukan banyak negatif, dari fikir yang baik untuk keluarga masa depan. Jangan putus asa, beritahu mereka bila sesuai masa boleh alih kerja. Bila wanita ada kerja dan duit, dia tak runsing, pening kepala. Bagaimana nanti tekanan jiwa? Bila tak kerja, jadi bahan orang kata, berbau hina, hati terasa keluar air mata. Semangat dari keluarga, wanita berjaya. Ini adalah kata-kata semangat daripada Zanaria. Apa yang boleh saya katakan, baik, kita dah sentuh berkenaan dengan keluarga banyaknya, tetapi untuk mereka yang bekerja ni, doktor, kadang-kadang wanita yang bekerja ni perlu ada orang kata rasionalnya di hati mereka. Kadang-kadang tidak adil untuk anak-anak bila wanita memang bekerja mencari rezeki dan sebagainya, bila balik tukar topi sebagai ibu, yang mana kadang-kadang kepenatan mereka tu diberikan kepada anak-anak. Tidak adil sebenarnya untuk anak-anak untuk menerima. Mereka perlukan juga perhatian. Bagaimana mungkin doktor boleh katakan mungkin kepada ibu yang memilih kerjaya? Okey, sebut tadi tu berkait dengan emosi sebenarnya. Apabila kita mungkin ada tekanan di tempat kerja, kita dah memilih kerja tapi kita tak happy pula nak kerja. Jadi bila balik ke rumah, macam kata tadi, mak penatlah, penat, ya. Tetapi kita kena tengok juga anak kita ni, bersama mana anak kita ni. Kalau masih kecil lagi, bawah umur 8 tahun, dia susah nak faham. Dia tahu, mak, dia nak peluk, dia nak bermain, dia nakkan perhatian. Kita walau macam mana pun, anak yang kecil ni, kita mesti berikan perhatian. Kita tidak ada pilihan. Dari segi perhatian kepada anak, saya katakan tidak ada pilihan lah. Sebab masa kecil inilah sangat penting untuk dia rasakan kasih sayang kita. Lepas tu kan besok kita pergi kerja lagi balik sampai petang. Tapi untuk anak yang dewasa ni, kita masih boleh bertoleransi lah. Kita boleh bercerita dan dia mungkin lebih faham lagi. Walau macam mana pun, kita sebagai seorang wanita ni, that's why Allah anugerahkan kita ni dengan satu sifat kelembutan, sifat mendidik. Sebab tu kita banyak mengalah dalam banyak perkara. Kita lah banyak berkorban sebabkan personaliti kita tu. Jadi sebenarnya sebagai seorang ibu, kita nak
nampakkan nilai murni yang apa yang kita miliki itu kepada anak-anak kita. Kasih sayang macam saya sebut tadi kena ditunjukkan. Kita tak ada di rumah 8 jam, pejabat tolak 2 jam, jam. Betul. Kan? Dah 10 jam. Jadi masa yang sejam 2 yang di rumah tu, ialah kita kawal emosi kita. Jangan berlaku pertengkaran dan sebagainya, bergaduh dan sebagainya. Masa yang singkat tu, tunjukkan kasih sayang pada anak. Tengok sekejap kerja sekolahnya, peluk. Itu dah cukup. Kau tak percaya tak? Kalau kita peluk anak kita dalam masa 3 minit je, dia akan ingat tu seminggu. Betul. Sebab tak ramai ibu ayah menunjukkan kasih sayang tu kepada anak. Dia just kasih duit sekolah. Kita fikir itu kasih sayang. Mama bekerja nak ambil RM5. Tapi sentuhan tu penting. Emosi. Emosi tu penting. Jadi itu yang sebenarnya kita perlu belajar. Jadi kalau kita pergi kerja, kita senang hati juga. Anak kita ke sekolah, kita dah peluk dia, dah panggil panggilan sayang. Ada ibu bapa yang tak memanggil anak, just panggil nama. Contoh Ahmad. Sekali-sekala kita panggil lah sayang, anak Umi, kan? Mama. Panggil. Itu sebenarnya melembutkan jiwa budak. Betul. Dan itu salah satu cara untuk kita melembutkan hati budak yang degil. Baik. Saya pernah membaca artikel dan apabila saya bersembang dengan beberapa orang yang sudah berkahwin, ada anak, mereka menggunakan konsep 5 years sacrifice ataupun 10 years sebab mereka mengorbankan pekerjaan atau kerjaya mereka selama 5 tahun supaya anak mereka dah besar sikit ataupun 10 tahun dahlah mereka tahu macam mana nak menguruskan diri. Selepas itu baru mereka keluar bekerja semula. Jadi sebelum kita mengakhiri segmen ini, saya nak tanya Puan Ann sedikit. Puan Ann, ada 3 orang anak, 2 daripada mereka adalah remaja. Jadi adakah keputusan yang diambil ini lebih mudah kerana anak-anak Puan Ann dah lebih memahami situasi ataupun kalau mereka masih lagi dalam lingkungan umur katakan 3, 4 atau 5 tahun ataupun masih bersekolah, adakah keputusan ini tidak mungkin diambil oleh Puan Ann? Keputusan yang saya lakukan ini, saya telah memilih bahawa walaupun anak saya di peringkat umur macam mana sekalipun, apabila saya meletakkan ibu saya yang demensia ini di depan, anak saya boleh adapt pada any kind of environment dengan percaturan saya, dengan percaturan suami saya, dan mereka boleh absorb benda itu sebab mereka masih kecil. Baik, faham. Benda itu sendiri mereka akan adapt dengan situasi dan at the same time mereka akan enjoy dengan kehadiran saya. Di mana masa kecil mungkin mereka di pengasuh, mereka tinggal dengan orang lain kan. Waktu saya bekerja, mami 24 hours dengan mereka, masak apa saja apa yang mereka nak, dan mereka menerima itu dengan lebih berjiwa. Mami tak kerja tak apa, kita cut perbelanjaan tak apa, as long as saya ada bersama dengan mereka. Baik, dan daripada apa yang Puan Ann kongsikan, kita dah tahu yang Puan Ann tahu prioritinya, iaitu mengutamakan nenek. Dan nama nenek sebenarnya kami belum lagi, tak sempat lagi sebut, adalah Hajah Simah binti muda yang kami faham dah berusia 100 tahun. 100 tahun. Wah, thank you kerana bersama kami Puan Ann dan juga nenek, dan semoga nenek ataupun mak dipanjangkan usia ya. Diberikan kesihatan. Dan juga mungkin perkongsian Puan Ann hari ini membuka mata mereka di luar sana untuk lebih membuat keputusan yang tepat untuk hidup mereka. Terima kasih Puan Ann. Terima kasih Fatin, terima kasih Siti. Selamat Hari Raya Aidil-Adha. Selamat Hari Raya Aidil-Adha. Salam sayang kepada nenek. Okey, secara tidak langsung apa yang dikongsikan Puan Ann ini doktor kan, dia mendidik juga anak dia yang mana untuk menjaga atau mengutamakan keluarga, khususnya orang yang mungkin memerlukan perhatian. Baik, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Dr. Aisyah atas perkongsian hari ini yang mana saya kira banyak input-input yang baik kita dah perolehi Sugi. Betul. Doktor lapar ke? Okey, doktor tak apa. Doktor tunggu sini sebab katanya lepas ni saya dan Fatin ada challenge masak-masak sikit. Jadi mungkin kami boleh sajikan kepada doktor apa yang kami masak. InsyaAllah. Tak tahulah macam mana rasanya. Apa pun kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Selepas ini. Wanita hari ini. Hari ini. Baik, kembali bersama kami. Apa dia orang sibuk nak merendang hari ini. Produser kita minta kita buat satu challenge masak nasi goreng. Tapi tak apa, kita sambut cabaran tu. Tapi kan Fatin, saya perasan sesibuk mana seorang ibu
Kalau anak lapar, pasti akan masakkan sesuatu dan nasi goreng adalah antara yang paling senang lah. Itu paling kan? menu wajib Okey, lah. jadi kita mulakan. Ini bukan cabaran ya, Tapi kan, penonton sekalian. dapur saya tak pakai ni, saya tak tahu macam mana nak buka. Okey, tak apa. Saya tak boleh tunggu awak. Jadi saya akan mulakan boleh tolong dahulu. saya tak? Tolonglah. Saya cuba. Okey, saya tak adalah pandai sangat pun nak buka benda ni. Kita boleh panggil rakan kami. Kita selalu Syifa. tekan-tekan je. Ya. Saya panaskan minyak dahulu. Oh, terima kasih. Okey. Jadi awak punya nasi goreng apa tajuknya? Tajuknya adalah nasi goreng cincai. Okey. Ataupun saya nasi goreng bujang lah. Saya dah bujang. Saya ni bujang kan? Tapi orang kata orang bujang ni lagi pandai masak. Oh ya? Okey. Sebab semuanya kena buat sendiri kan? Awak ada bawang putih ke bawang? Okey, bawang ada. Okay, Awak nak half ke? Kita share. Okey. Selalunya saya masak. Lah macam tak mula kan Ada apa kat sini? Api tak panas dia ada lagi. Sos tiram, dia ada ini. Okey, saya ambil yang ni sikit. Mungkin penonton sekalian boleh berkongsi dengan kami berdua. Apa antara versi nasi goreng yang anda paling gemari ataupun memang selalu masaklah untuk anak-anak kat rumah? Saya nervous lah. Kenapa? Saya rasa awak punya dah panas sangat tu. Okey. Dah berasap bawang dah. tadi? Saya punya tak panas-panas. Awak punya dah panas Dah. Nampak sangat Bila masak ni dia kenapa tak panas tolong? Ke memang dia lama nak panas? Kita masukkan dia yang tuang minyak lepas lah. saya dah panas dah. Oh, dia baru nak panas. Ini apa? Okey, ada komen ke di Facebook awak rasa? Dah ada orang gelakkan kita orang ke? Jangan apa ni? Orang kata menilai lagi. Yap, okey. Sebab dia tak ada orang kata warna, jadi saya kena ke sini sikit. Oh, dia untuk anak-anak kena masukkan pelbagai warna saya lah kan. Nasi goreng halet lah jadi sweet nasi goreng halet. Sebab dia lebih kepada ringkas dan mudah. Suami awak tak merajuk ke kalau awak namakan Kalau suami, sampai ke sana minyaknya. Dia awak nampak tak ni? Tak panas-panas lagi. Apa masalah dia? Dia yang paling tensionnya hari ni sebab dia macam waktu dia sangat terhad. Waktu dia terhad Tapi kan Fatin, biasanya memang nasi yang tak dihabiskan sehari sebelum, biasanya kita simpan, kita buat nasi goreng lah. Kalau awak telur ni simpan, dah basuh ke? Buat nasi goreng ke? Dah Dah. Fatin? Kalau awak biasa nasi tak habis tu, boleh je cakap sambil masak. Nampak? Fokus dia hanya satu. Kata dia boleh multitask. Saya macam tu lah. Kadang-kadang pagi dah tak ada apa, dah bosan kan kita buat satu makanan sebab anak saya bawa bekal pergi sekolah. Jadi apa yang ada lah. Okey, faham. Tapi biasa anak-anak suka yang ada sausage lah. Dan macam-macam lagi kat dalam nasi goreng mereka. Oh, awak biasa masuk telur dahulu Masukkan telur, selepas tu baru masuk nasi Memang macam tu orang masak saya. Dia memang baling je lah campak-campak lah. Saya nervous lagi sebab abang cameraman ni dekat ni. Abang cameraman lapar. Okeylah, boleh lah. Nampak? Color dia menang kat sini. Tapi tunggu jap. Sampai tukar dapur saya nak cuba ni. Saya nak cuba tapi tak apalah. Panas. Elok-elok. Okey. Baik, sabar. Kita masukkan sedikit. Sebut perasa. Dan kalau mungkin nak sedikit kepedasan, kita masukkan sos. Dan sedikit ini apa? Okey, ni baru sos ada tiram. apa? Rasa dia sikit. Itu dia. Api dah kuat. Ini adalah menu kesihatan lah. Sebab jarang kita masak pakai baju putih. Jarang masak pun betul juga kan? Itu janganlah. Bukan setakat jarang masak pakai baju putih. Aduh, panasnya. Okey. Dan mungkin juga boleh kongsikan apa menu-menu anda untuk hari raya esok. Macam kita hari ini untuk kita buat, kalau mungkin ibu-ibu yang bekerja yang memilih untuk kerjaya balik tak sempat nak memasak, kita bolehlah buat nasi goreng untuk anak-anak. Awak okey tak tu? Terpercik minyak panas ni. Okey. Okey, kita nak tunggu ni lama lagi. Tak apa, kita nak buat kejutan untuk anda. Selepas ini akan kongsikan hasil nasi goreng Sugi dan nasi goreng Fatin. Selepas ini kita berehat dahulu. Nasi goreng kejutan Wanita hari ini. Hello, my friend. Alhamdulillah. Wow, Ngam-ngam je. Masuk je
mantap your nasi goreng. Okey. Saya punya nasi goreng sebab bujang kan. Dia murah sikit lah. Janganlah macam tu. Okey, selesai. Awak punya memang nampak lengkap lah. Ada cili. Ini saya tak ambil kat kafe. Memang hasil. Okey, siapa sekarang ni siapa nak rasa untuk kita? Siapa nak tolong rasa? Okey, saya rasa tak payah rasa. Tak payah? Sebab esok nak raya. Takut apa-apa jadi. Tak, saya rasa perlu. Ain nak rasa Ain? Ain puasa. Siapa-siapa? Syifa ke? Alah, tak okay, ada abang cameraman teruk sangat ke? Awak rasa masakan kita sampai tak ada orang nak kita rasa? letak sini lah. Tak apalah. Nanti kita akan makan sama-sama. Okey, baik. Itu dia. Nampak lah awak ni pro. ikut badan Tak. Dia ikut macam kemahiran. Dia ikut kemahiran. Okey. Apapun baik, kami selesai tahu untuk hari ini. Anda pun mungkin sedang memasak sekarang ni. Ataupun ada yang sudah memasak, selesai masak. Kami berharap apa jua yang anda masak, anda menikmatinya. Betul. Dan apa jua yang kita buat hari ini, apa yang kita kongsikan hari ini, harapnya memberi manfaat juga kepada anda di rumah sana. Tak apa, kalau anda memilih untuk bekerja, teruskan bekerja. Tetapi sebagai seorang ibu ni, kita perlu menjaga emosi kita. Sebab kita bukan berfikir berkenaan dengan diri kita, tetapi anak, suami, keluarga besar, ibu bapa kita. Jadi pandai-pandai untuk menguruskan emosi anda, itu lebih penting sebenarnya. Ya, betul. Setuju sangat dengan Fatin. Dan sampai di sini sahaja siaran hari Rabu kami. Jadi kita boleh akan kembali esok bersempena dengan Hari Raya Haji. Aidiladha. Dan perkongsiannya esok kita akan bawakan pengorbanan tiada batas, insya-Allah. Okey, Fatin, saya nak tanya awak yang awak punya nasi goreng ni ada fish cake tadi? Ada. Okey, jadi saya tak boleh rasa. Tapi mungkin awak boleh rasalah saya punya percubaan saya masak nasi goreng. Pedas sikit saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Air belum lagi. Kita masuk dalam, saya buatkan awak air ya. Pedas Okey, awak dah boleh jadi tetamu hari Selasa kita. Okey, producer, tolong cari saya bahan. Memang sangat-sangat sedap. Kalau awak perlukan seorang untuk masakkan nasi goreng, awak boleh cari saya. Apapun, kami akan berjumpa anda esok WHI seperti yang Fatin kongsikan. Topiknya esok pengorbanan yang tiada batas. Jadi kalau ada yang tengah nak pulang ke kampung, berhati-hati di jalan raya dan selamat Hari Raya Aidiladha. Ya, selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda. Salam sayang daripada kami. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Bye. Semat di kalbu, pasti terubat rindu di hati, menyambut kepulanganku nanti. Sanak saudara yang selalu bermain di mata, nun menghijau gunung ladang dan rimba, langit nan tinggi bertambah birunya, deru angin turut sama berlagu, semuanya bagaikan turut gembira.